Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan sudah tentu banyak parti-parti mula mengumumkan calon masing-masing menjelang hari penamaan calon pada 5 November nanti, dan pada sebelah malam nanti PKR di bawah Panji Pakatan Harapan akan mengumumkan calon-calon mereka, dan sudah tentu banyak perkara yang perlu kita telusuri. Esro Awani bergandingan dengan banyak sebenarnya kajian ataupun institusi-institusi yang menjalankan kajian. Kita nak meneliti dari segi sentimen, bagaimana berkenaan dengan apa yang boleh kita belajar daripada pilihan raya sebelum ini. Dan sudah tentu untuk hari ini kita nak memberi fokus berkenaan dengan cerita undi ditolak. Apa sebenarnya erti undi ditolak ini? Dan banyak perkara yang perlu kita lihat. Salah satu negeri yang mencatatkan angka penolakan undi tertinggi adalah di negeri Sabah. Jadi kita nak mulakan perbincangan terlebih dahulu sebelum saya berkongsi angka maupun data-data penting. Bersama dengan saya menerusi Google Meet ketika ini adalah Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Esro Awani dalam Malaysia Memilih ini. Pertama sekali, bagaimana kita memahami realiti undi ditolak itu? Ada yang menyatakan bahawa ianya merupakan satu protes. Ada yang menyatakan bahawa kita masih lagi lemah dalam literasi politik, literasi pengundian, proses pengundian dan sebagainya, sehinggakan kertas undi itu ditolak. Pandangan doktor melihat kepada perkara ini? Ya, kalau kita lihat undi ditolak ini sebenarnya kadang-kala susah kita nak kaitkan. Ianya ini adalah berkaitan dengan protes. Sebab protes ini boleh dikatakan sebagai tidak keluar mengundi sebab saya tidak setuju dengan parti politik tersebut ataupun calon yang ada. Ataupun undi protes ini boleh dikait pula rapat dengan contohnya saya dulu undi parti A tapi sekarang saya undi parti B. Jadi protes ini susah juga kadang-kala kita nak kaitkan dengan sekiranya ada undi ditolak ataupun undi rosak lah. Tapi kalau kita lihat kadang-kala ini penting juga untuk kita teliti mengapa ada undi ditolak ataupun undi rosak. Kalau kita tengok contoh-contoh quick Google kalau kita Google undi-undi ditolak tu ada yang tidak pangkah ataupun dia pangkah 2 ataupun kadang-kala dia pun dia melukis ya. So kalau sebenarnya kalaulah ini adalah situasi, inilah senario. Kalau orang tidak tahu bagaimana mengundi, maka literasi mengundi ataupun literasi voting literacy itu perlu ditekankan. Nah, apatah lagi apabila Encik Haris mengatakan bahawa banyak di Sabah. Jadi kalau di Sabah itu bermaksud kalau contohnya di pendalaman itu kan. Sebab kalau di pendalaman Sabah ini kalau kita lihat undi ditolak dia boleh dikaitkan sebab kalau pendalaman itu mempunyai akses kepada pendidikan pun rendah dan kadar kemiskinan pun yang tertinggi, satu daripada 2 orang itu adalah miskin. Jadi perkara-perkara ini kita harus tekankan bahawa kita harus lihat bagaimana untuk mendidik mereka ini untuk mengundi. Sebab sayang sekiranya undi ini kita keluar mengundi. Sudahlah panjang kadang-kadang ingin beratur itu lepas tu undi rosak. Yeah. Jadi dia memberi sedikit sebanyak tidak berapa baik kepada pola pengundian dalam kawasan tersebut. Dr. Firdausi, sebelum kita nak bersembang dengan lebih panjang, mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, penting juga untuk kita melihat kepada data-data angka yang penting untuk kita fahami. Baik, ini merupakan data ataupun apa yang dikongsikan oleh Universiti Malaya, kajian yang dilakukan oleh Universiti Malaya melihat kepada beberapa perkara, terutama kalau kita bercakap soal pengundi ataupun undi ditolak ini. Baik, fakta pertama yang perlu kita telitikan di sini adalah dari segi jumlah peratusan undi ditolak. Kalau kita lihat sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, kongsikan Sabah merekodkan angka ataupun jumlah undi ditolak tertinggi iaitu 1.72%, diikuti dengan Perlis dan juga Pahang. Tetapi walaupun 1.72% ini dilihat sebagai satu angka yang mungkin
kecil 1% sahaja undi. Tetapi kalau kita nak meletakkan 1% daripada ratusan ribu pengundi, ia merupakan satu angka yang cukup besar. Satu perkara yang boleh dikatakan membimbangkan. Dan perkara penting juga untuk kita lihat di sini termasuklah selain daripada 3 negeri utama ini, antara perkara ataupun data yang penting untuk kita lihat adalah di kawasan ataupun pecahan-pecahan negeri. Baik, ini merupakan angka melibatkan negeri ataupun peta kawasan yang merekodkan sama ada peratusan undi ditolak itu rendah, sederhana maupun tinggi. Okey, jika kita boleh close up di kawasan ataupun di negeri Sabah di sini, Sabah merekodkan ataupun kalau kita bandingkan Sabah dan juga Sarawak, lakaran ataupun tona warna itu lebih rendah di Sarawak. Bermakna jumlah undi ditolak di Sarawak lebih rendah jika kita bandingkan dengan di Sabah. Sabah merekodkan merekodkan undi ditolak yang tertinggi. Kita ke Semenanjung pula, negeri Pahang dan juga Perlis merekodkan jumlah undi ditolak yang cukup tinggi. Kalau kita bandingkan seperti di Pulau Pinang, Selangor dan juga Kuala Lumpur, Putrajaya, lakaran ataupun tona warnanya itu lebih rendah. Bermakna lebih cerah, bermakna ianya undi ditolak adalah lebih rendah di negeri-negeri ini jika dibandingkan dengan negeri Pahang dan juga Perlis. Baik, seterusnya ataupun kalau kita nak perincikan berkenaan dengan angka ataupun jumlah undi ditolak ini, baik, ini adalah pecahan kita nak melihat dari segi parlimen. Bagaimana, apakah parlimen-parlimen di negeri-negeri terutama di negeri Sabah yang merekodkan jumlah undi ditolak yang tinggi. Baik, kalau kita nampak di bahagian ataupun di selain daripada ini sekitar di Kota Kinabalu dan sebagainya, itu nampak agak cerah sedikit. Tetapi kalau kita lihat di belah Sandakan, di Semporna, di belah pantai timur Sabah itu nampaknya angkanya ataupun lakaran warnanya itu lebih gelap, bermakna jumlah undi ditolak itu juga cukup tinggi. Di sebelah Semenanjung, Pahang kita nampak antara perkara ataupun lokasi parlimen yang kritikal iaitu di Cameron Highland yang merekodkan jumlah undi tolak tinggi. Baik, susah nak faham berapa ataupun kawasan mana sebenarnya. Ini kita telah pun memperincikannya di 5 parlimen tertinggi yang merekodkan jumlah undi tolak tertinggi, iaitu pertama adalah di Beluran, Kota Marudu, Cameron Highlands dan juga di Beaufort. Dan kalau kita perincikan atau kita lihat 5 parlimen tertinggi yang merekodkan jumlah undi ditolak paling tinggi, 4 daripadanya berada di negeri Sabah. 1 sahaja Cameron Highlands di Pahang. 5 parlimen yang merekodkan jumlah undi ditolak yang rendah di sebelah sini pula adalah di Tebrau, Bandar Kuching, Rasa, Seputih dan juga Ceras. Ini perkara-perkara penting yang untuk kita teliti. Baik, saya nak terus sahaja bersama dengan Dr. Firdausi. Apa yang boleh kita teliti dan juga kita fahami daripada angka-angka ini? Kalau kita bandingkan, kita lihat di parlimen-parlimen di negeri Sabah ini, Beluran, Kota Marudu, Beaufort dan juga Kinabatangan, bagaimana ianya sebenarnya memberi impak kepada proses pengundian representasi calon itu sendiri, Dr. Firdausi? Ya, ini data dan juga analisis ini amat menarik sebenarnya. Ya. Bila kita lihat selain Sabah selalu tercatat banyak isu yang tertinggi, bukan saja kadar kemiskinan yang tertinggi, tetapi juga undi ditolak yang tertinggi ya. Jadi kalau kita lihat ini analisis ini sebenarnya adalah lebih menarik. Kalau kita hanya tengok satu one off ini sahaja ya, dia mungkin kita tidak boleh membuat satu gambaran, tapi kita tidak boleh buat satu korelasi apa masalah dia sebenar ini. Yeah. Sebab bukan sahaja di Sabah, tetapi termasuklah Pahang, termasuklah Perlis ya, kalau kita lihat itu. Dan jadi kalau data ini kalau kita dapat lihat sekiranya ada trend. Ya, mungkin daripada 2013, 2008 kan, maka kita mungkin boleh sekiranya inilah trend sebenarnya, sekiranya betul
dalam tren masa dalam 15 tahun ini, memang banyak undi ditolak itu di kawasan-kawasan seperti mana yang telah dinyatakan dalam analisis ini, maka ini adalah satu masalah yang besar. Sebab maksudnya masalah literasi bagaimana mengundi. Tapi namun sekarang kita belum ada tren. Kalau ada tren dia cantik. Contoh juga macam kalau berapa banyak pengundi yang keluar, ya. Contoh saya bagi contoh yang pengundi yang keluar mengundi pada 2018 dan juga 2013 meningkat. Tapi adakah dia membawa pada perubahan kerajaan pada masa itu di parlimen? Tidak. Tapi pengundi 76% pada 2018, namun membawa pada perubahan kerajaan. Jadi, maka dengan itu kita boleh buat analisis yang lebih teliti. Sekiranya ini data ini untuk melihat untuk analisis ini, apa yang kita boleh kaitkan ini, saya rasa ada literasi, berkait dapat dengan literasi lah. Literasi di mana mereka harus dididik. Ini bukan saja peranan parti-parti politik memainkan peranan lah untuk bagaimana untuk parti politik, pihak kerajaan, pihak NGO, mereka haruslah memberitahu bagaimana untuk mengundi itu. Sebab kalau biasanya dalam masa pilihan raya itu, kalau kita tahu ya, biasanya memang dia ada bagi contoh bagaimana untuk mengundi, betul tak? Macam kita kena pangkah, kan? Tapi kenapa juga benda ini berlaku? Itu yang sesuatu yang menarik. Baik, Dr. Firdausi, saya akan sambung berbicara bersama dengan Dr. Firdausi selepas kita berhenti rehat nanti. Tetapi sebelum kita berhenti rehat, saya nak bersama dengan rakan setugas saya, Hasimi Muhammad, yang telah pun berkampung di negeri di bawah Bayu, dikatakan berada di Sepitang hari ini. Mungkin Hasimi boleh kongsikan pertemuan bersama dengan pemimpin masyarakat, penyandang kerusi parlimen sendiri apabila kita bercakap soal undi ditolak ini. Adakah ianya satu protes ataupun permasalahan literasi pengundian undi itu sendiri? Hasimi. Baik, terima kasih Haris di studio. Sebenarnya Haris katakan saya langsung dari Sepitang, kawasannya cantik, antara faktor yang boleh menyumbang kepada ekonomi juga kerana laluan utama untuk ke Sarawak dan Brunei. Jadi ini pengundi di Parlimen Sepitang ini juga yang akan menjalankan mandat pada 19 November penentu kepada pembangunan di kawasan Sepitang ini. Dan kalau kita melihat kepada persepsi ataupun dapatan mengenai undi ditolak ini pada Esro Awani dan juga Universiti Malaya itu sendiri, saya nak bawa dulu untuk fahamkan dalam terjemahan kepada konteks angka. Mungkin juga peneliti kita telah pun menyentuh sebelum ini 1.72% yang kita dapat pada PRU 14. Kalau diandaikanlah di Sabah ini ada lebih 1.6 juta pengundi dan kita andaikan kesemuanya pada PRU 15 ini keluar turun mengundi pada 19 November, 1.72% ini daripada lebih 1.6 juta ini membawa angka kepada 29,000. Bagaimana angka 29,000 ini perlu dilihat oleh parti-parti politik. Ia bukan satu angka yang kecil. Bagaimana perkara ini boleh dielakkan untuk memastikan bahawa sistem demokrasi ini berlaku dengan sihat. Mungkin juga penganalisis telah pun menyentuh mengenai literasi ataupun mungkin juga trend-trend yang perlu kita lihat secara menyeluruh. Apa faktor-faktor yang berlaku membawa kepada undi ditolak ini, selain daripada kita faham bahawa perkara-perkara yang menyebabkan undi ditolak ini, kalau senangnya kalau you pangkah di luar kotak sekalipun yang disediakan, itu sudah dikatakan undi ditolak. Itu mungkin secara asas yang kita boleh faham. Namun di konteks Sabah ini, kalau kita melihat ke secara menyeluruh, apakah kewujudan parti-parti yang begitu banyak, parti lokal, tempatan, gabungan parti politik misalnya, apakah itu mempengaruhi kekeliruan dalam kalangan pengundi untuk menyatakan undi mereka? Apakah mereka keliru untuk memilih calon sehingga menyebabkan berlakunya undi ditolak ataupun undi rasak itu pada pilihan raya sebelum ini, dan adakah ini akan berlaku pada PRU 15? Perkara-perkara ini perlu kita lihat. Dan kalau kita boleh melihat kepada statistik SPR, Haris, saya menyentuh mengenai kelompok pengundi pertama misalnya. Pertama kali 18 tahun hingga 20 tahun dan juga 21 hingga 29 tahun misalnya. Ini jumlah yang cukup besar, 500,000 keseluruhan mereka. Kalau dari aspek mereka yang warga emas ataupun berusia 50 hingga 90
tahun ke atas, 400,000 di Sabah. Bagaimana kita melihat kelompok-kelompok ini? Apakah mereka faham cara-cara pengundian, berbalik kepada literasi ataupun pendidikan politik itu? Saya nak mengambil cara paling mudah lah. Kalau kita di peringkat sekolah, bagaimana diajar untuk memilih pemimpin, itu mungkin perlu diterapkan untuk memastikan bahawa cara pengundian itu faham di peringkat sekolah lagi sebelum mereka yang berusia 18 tahun ini menterjemahkan undi mereka pada 19 November ini. Itu perkara yang perlu kita faham, diperdebatkan secara meluas sebelum kita melihat kepada faktor-faktor itu. Tetapi untuk kita melihat dari sudut parti politik, Haris, saya seperti mana Haris tanyakan, kita dapatkan juga pandangan daripada wakil-wakil politik Barisan Nasional dan Parti Warisan. Saya sempat bertemu semalam untuk kita melihat kepada makna kepada undi ditolak ini dari sudut pandangan mereka. Apakah ini mencerminkan penolakan kepada parti-parti? Apakah tidak cukup pendidikan disalurkan kepada mereka, sama ada daripada pihak SPR, calon-calon ataupun parti-parti yang bertanding? Dalam tempoh berkempen pada PRU15 ini kita ada tempoh 2 minggu. Apakah gerak kerja yang mungkin boleh digunakan oleh calon-calon ini untuk memastikan para pengundi nanti tidak tersalah pilih ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan untuk memastikan undi ini ragu dan seterusnya ditolak. Jadi kita dengarkan pandangan daripada penyandang kerusi Parlimen Kimanis, Datuk Muhammad Al-Amin, dan juga pandangan dari penyandang kerusi Papar, Ahmad Hassan. Ini adalah peranan semua pihak lah. Semua pihak kena mainkan peranan. Bagaimana perlu kita buat suatu program education. We have to educate the people, the voters. Bagaimana untuk mengundi cara betul. Cara macam mana jangan sampai undi mereka dikira sebagai undi rosak. Jadi semua parti pun kena bagi didikan kepada para pengundi, dan di pihak SPR sendiri pun kalau boleh, saya berharap mereka juga boleh buat program tertentu untuk educate masyarakat, para pengundi-pengundi kita supaya jangan lagi tersalah cara mengundi itu yang akhirnya akan dikira sebagai undi ditolak ataupun undi rosak. Saya tidak melihat undi rosak di Sabah itu tinggi sebagai penolakan kepada parti-parti, tidak. Saya lebih melihat kepada soal didikan itu, pengetahuan. Jadi perlu satu didikan, satu pengetahuan diberikan secara tepat kepada para pengundi supaya mereka dapat memangkah di petak yang betul, jangan sampai ia yang menjadi undi rosak lah. Ini adalah tanggungjawab bersama semua pihak. Apa yang saya lihat, kebanyakan undi-undi rusak ni adalah undi-undi yang disengajakan. Disengajakan macam mana? Mereka tidak puas hati dengan calon yang diketengahkan. Jadi apabila mereka tidak puas hati, daripada saya bagi undi saya ini kepada orang sebelah, adalah lagi baik saya rusakkan. Kadang-kadang kalau macam di Sabah ini, yang orang-orang di luar sana, yang jauh di pendalaman tu, ada yang tidak tahu. Kadang-kadang dia kalau dia tik keluar terus. Itu kita tidak dapat nafikan, memang ada. Saya kira tanggungjawab bukan sahaja di Sabah, tanggungjawab yang berat perlu dipikul oleh semua calon-calon dan juga parti politik untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Kalau di Sabah kita mengambil faktor demografi dan sebagainya, mungkin banyak kawasan pedalaman dan sebagainya. Apakah mereka di kawasan pedalaman itu cukup pengetahuan untuk keluar mengundi ataupun hanya sekadar menanti pada 19 November, ada yang bawa keluar dan mereka pangkah, dan adakah tindakan itu betul? Perkara-perkara ini perlu diteliti sehinggalah mana mandat itu diberikan 19 November ini, kita melihat kepada trend-trend tersebut. Dan saya kira SPR sepatutnya mengeluarkan satu data yang begitu jelas untuk kita teliti, mungkin untuk membezakan trend-trend tersebut, apakah ini berlaku peningkatan, apakah ini berlaku penurunan dan sebagainya, adakah faktor-faktor pemilihan hari dan sebagainya mempengaruhi kepada perkara-perkara ini untuk kita terjemahkan dalam konteks mandat yang diberikan pada PRU15 ini, Haris. Baik, Hasimi, sudah tentu kita menantikan banyak lagi laporan perincian lanjut. Hasimi juga baru saja ada file satu story untuk di ashroawani.com. Terima kasih. Selamat bertugas di negeri Bawah Bayu. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung diskusi selepas ini.
Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih. Kita masih lagi membicara soal undi ditolak tertinggi di negeri Sabah. Apa puncanya? Saya masih lagi bersama dengan Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah. Mungkin Doktor, kalau kita nak perincikan melihat kepada kawasan peta dan juga apa yang dinyatakan oleh rakan setugas saya Hasimi tadi, dan juga penyandang kerusi Kimanis YB Alimin sendiri, kalau kita menelitikan angka ataupun melihat kepada parlimen di sini ataupun kawasan-kawasannya, P183 Beluran, Kota Marudu, Beaufort dan juga Kinabatangan di Sabah ini, bagaimana kita nak memahami dari segi geografinya, literasi, tahap pendidikan rakyat pengundinya di sana, dan juga mungkin apa isu-isu yang mungkin dilihat yang boleh kita fahamlah secara general terlebih dahulu untuk memahami konteks pengundian terutama di 4 kerusi parlimen Beluran, Kota Marudu, Beaufort dan juga Kinabatangan ini. Doktor. Ya, sekiranya kita lihat tempat-tempat ini memang dikatakan sebagai tempat pendalaman. Right? Kecuali Beaufort itu pun dah kira dekat 2 jam lebih daripada Kota Kinabalu. Tapi kalau kita lihat yang data tu contohnya Beluran, Kinabatangan, Kota Marudu, tempat ini adalah tempat-tempat memang boleh dikirakan sebagai pendalaman. Dan sekiranya pendalaman itu, dan di sinilah seperti mana yang kita dengar sebelum ini, ada juga YB itu mengatakan bahawa yang di pendalaman itu tidak mempunyai literasi tentang politik itu ada isu sikitlah tentang orang untuk mengundi dan sebagainya. Ya, dan saya rasa dua-dua ahli yang ditemu bual dalam tadi itu pun memang bersetuju bahawa memang ada berkait rapat dengan literasi tentang literasi mengundi ataupun voting literacy. Jadi kawasan-kawasan ini adalah kawasan pendalaman. Dan saya juga suka bawa apa yang idea tentang kalau walaupun 1% itu kita tidak boleh pandang rendah. 1.7 tu dekat 2%. Sekiranya ada 2 million dan itu sudah 20 lebih ribu. Sayang ya undi kalau sekiranya rosak begitu sahaja ya. Kerana mungkin dia tidak tahu, bukan dia protes. Sebab kebanyakan kalau protes itu memang dia akan undi undi parti yang lain. Kalau dia tidak setuju dengan parti A, dia undi parti B. Kalau dia protes, dia tidak balik dan dia tidak keluar pun mengundi. Tapi sekiranya mengundi kerana tidak mempunyai literasi, kerana kekurangan literasi untuk bagaimana untuk pangkar itu, dan ini ialah sadly to say sebab kawasan-kawasan ini pula contohnya Kinabatangan itu adalah Datuk Seri Bong Mokhtar merupakan figura yang besar ya, figura-figura yang penting, dan juga termasuk Kota Marudu itu Datuk Maximus Ongkili presiden kepada PBS. Jadi kawasan-kawasan dan Beluran pula Datuk Seri Ronald Kendi. Jadi saya rasa ini harus dipandang, dan sekiranya kita dapat lihat trend untuk akan datang ini sekali lagi dan kita bandingkan dengan sekarang, saya rasa ini suatu perkara yang kita harus tekankan, terutamanya kerajaan SPR lah kena memainkan peranan penting, dan juga pelbagai dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat, kerajaan tempatan kan. Haruslah memberi pendidikan dan juga pendedahan. Mungkin bolehlah ada training session kan, ataupun semudah saja bagaimana untuk pangkar, sediakan televisyen kan, ataupun sebelum masuk sediakan televisyen ataupun sediakan video bagaimana untuk memangkar. Ya, jadi benda-benda ini walaupun nampak remeh tapi penting. Ya, betul. Kan? Penting kerana ini akan sayanglah undi tersebut. Dan Beluran, Kinabatangan ini memang betul mereka mempunyai masalah akses. Masalah kemiskinan, masalah akses untuk kepada pendidikan, dan Kinabatangan tu amat besar ya, sebesar Pahang, besar daripada mereka, lebih besar dengan Pahang tu. Jadi benda-benda begini kita harus ambil serius bagaimana untuk mendidik pengundi-pengundi. Sebab ini adalah luar bandar, dan sekiranya kita tengok tadi data tersebut pun kalau dekat Kota Kinabalu itu statistiknya tidaklah setinggi seperti mana sebelum dibandingkan dengan tempat-tempat yang parlimen pendalaman ini. Dr. Firdausi, sebelum kita mengakhiri perbincangan sekitar dalam 2 minit lagi 2-3 minit perbincangan kita ini, bagaimana doktor melihat bahawa
pendidikan literasi itu boleh datang dari segi pembangunan infrastrukturnya, akses pendidikan yang lebih baik, peluang pekerjaan, kerana ianya menyokong ekosistem, kerana ianya perlu dah hadir secara holistik. Tidak boleh hanya pergi rumah ke rumah, oh nampak logo ini, pangkah cara macam mana. Itu satu perkara, tetapi secara holistiknya itu perlu wujud peluang pekerjaan, peningkatan ekonomi. Pandangan doktor melihat akhir sekali dalam PRU 15 ini penting untuk pembangunan secara holistik, terutama dalam konteks negeri Sabah ini. Ya, kalau di negeri Sabah ini, Encik Haris, saya selalu cakap dia berkait dapat dengan satu tema tentang pembangunan adalah akses. Ya, memang kita tahu banyak mega projek yang telah diumum, banyaklah benda yang diumum kalau dekat-dekat ini ya, banyak benda. Tapi dia boil down to one thing, itu akses. Akses kepada pendidikan, akses kepada infrastruktur, akses kepada kesihatan, kan, dan inilah yang mewujudkan ekosistem di mana memberi pendedahan kepada rakyat-rakyat di Sabah. Sebab kita kena tahu sekarang ni pengundi muda pun sudah secara otomatis akan menjadi pengundi, right? Dan mereka ni memainkan peranan yang penting juga. Sebab di sinilah yang mereka what we call voting is an expression of opinion. So express any opinion. Jadi benda-benda yang seperti yang ekosistem yang besar ini penting. Apatah lagi mana-mana kawasan yang tadi Encik Haris tunjukkan tadi itu ya, itu adalah kawasan-kawasan yang masih memang dalam pendalaman dan memerlukan banyak perhatian dari segi pembangunan. Pembangunan khusus terutamanya pembangunan sekolah, jalan raya, dan juga akses bagaimana orang-orang pengusaha SME ataupun IKS di sana itu dapat menjual barang-barang mereka. Jadi ini masih lagi menjadi masalah di Sabah ini. Jadi oleh yang demikian itulah harus diberi keutamaan tentang akses. Ya. Baik. Akses secara menyeluruh, pembangunan secara holistik. Kita juga pernah berbincang dalam Niaga Awani juga, melihat kepada menarik pelaburan. Itu semua perkara yang penting. Infrastruktur itu perkara paling asas sebelum kita mengharapkan pelaburan berbilion ringgit untuk masuk ke sesebuah negeri itu. Terima kasih sekali lagi Dr. Fidausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, mengulas berkenaan dengan undi ditolak, apa puncanya di negeri Sabah. Dan sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.